أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 17. Muka surat 17, baris yang ke-14 daripada bawah. Baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripada mereka itu tu malaikah. Dan setengah daripada mereka itu malaikah hamalatul arsy. Malaikah hamalatul arsy. Erti hamalatul arsy ini beberapa malaikah yang menanggung arsyir rahman. Beberapa malaikah yang menanggung arsyir rahman, menanggung akan arasy bagi Tuhan yang bernama Rahman. Dan mereka itu hamalatul arsy sekarang ini, yakni sebelum kiamat. Sekarang ni sebelum kiamat, 4 malaikah. Dan pada hari kiamat 8 malaikah, yakni tambah lagi 4. Daripada 4 malaikat hamalatul arsy yang menanggung arasy pada masa sekarang, yakni sebelum daripada kiamat. Dan setengah daripada mereka itu malaikah. Malaikah hamalatul arsy. Itu jenis malaikah. Nau malaikah. Ada malaikah yang wajib kita imani secara tafsil. Malaikah yang secara secara individu panggil. Mana? Jibril, Mikail. Tu secara individu panggil tau. Adapun hamalatul arsy ni malaikah yang wajib diimani secara tafsir dengan nau' dia. Apa nau'? Jenis dia. Jenis dia. Hamalatul arsy ni bukan nama dia hamalatul arsy. Hak nama ni Jibril. Hak nama ni Mikail, Israfil, Israel. Tu nama. Hamalatul arsy ni beberapa malaikah yang menanggung arah. Beberapa. Beberapa tu ramai mana? Sekarang 4 orang. Selepas kiamat tambah 4 jadi 8. Jadi dia panggil jenis lah. Jenis malaikat yang kerja dia menanggung arasy. Adapun Jibril, Mikail itu malaikat nama bagi satu malaikat.
Jibril satu je. Mikail satu je. Pada ni. Jadi hak dengan nauk ni contoh di sini malaikah yang menengok arash. Dan termasuk jugalah malaikah yang tidak didatangkan dalam kitab Faridah ni, malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Malaikat yang memelihara, yang menjaga anak Adam. Satu laginya contohnya malaikat katabah. Hafazah, hamalatul arsy, hafazah, katabah. Jadi orang apa? Jenis belaka itu jenis. Jenis-jenis malaikat. Malaikat hamalatul arsy 4. Lepas kiamah jadi 8. Malaikat hafazah. Malaikat yang menjaga anak Adam. Malaikat yang menjaga anak Adam ni, setengah ulama menyatakan ada 2 malaikat yang menjaga anak Adam. Ada kata 2 malaikat yang menjaga anak Adam. Itu 2. Tapi jenis malaikat ni panggil malaikat hafazah. Satu lagi malaikat jenis dia adalah malaikat katabah. Kiraman katibin. Malaikat yang mencatat kebaikan, malaikat yang mencatat kejahatan. Malaikat yang mencatat kebaikan, malaikat yang mencatat kejahatan. Cuma kitanya, nak kita kata nanti, satu nama malaikat Raqiq, satu nama malaikat Atid. Nanti kita akan bicara waktu tu. Pandangan yang muktamad bukan seumpama tu. Bukan nama malaikat katabah ni Raqiq Atid. Raqiq Atid itu sifat kepada malaikat katabah yang mencatat kebaikan, yang mencatat kejahatan. Jadi satunya hamalatul arsy. Hamalah ni jamak pada hamil. Mana apa? Yang menanggung. Hafazah ni jamak pada hafiz, yang menjaga anak Adam. Malaikat katabah ni malaikat yang katib, yang menulis kebaikan dan kejahatan. Dipanggil jenis belaka ni. Kalau malaikat hafazah, malaikat hafazah ni 2 malaikat. Ada yang mengatakan 10 malaikat hafazah. Siang 10 malaikat hafazah, malam 10 malaikat hafazah. Satunya satunya jaga belah depan, satunya jaga belah belakang, jaga sebelah kanan, jaga sebelah kiri. Dia kata ada 10 malaikat hafazah tiap-tiap anak Adam. Jadi maknanya ini dipanggil jenis. Hak Jibril, Mikail itu nama satu-satu. Jadi hamalatul arsy, hafazah, katabah, jenis. Malaikat yang menanggung arah ada 4. Malaikat yang menjaga anak Adam, satu pandangan kata ada 2 je, walaupun ada yang kata ada 10. Malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan ada 2. Dia panggil malaikat katabah, yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Waktu dia panggil malaikat yang wajib kita imani secara tafsil. Secara tafsil. Secara satu-satu-satu. Secara satu-satu-satu. Yang mana secara ijmal, secara ringkas, wajib kita imani bahawasanya ada bagi Allah malaikah. Yang mana malaikah ni amat banyak. Tiada mengetahui akan dengan bilangan mereka itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak banyak-banyak malaikat ni kita wajib imani secara ijmal, secara kasar, secara ringkas. Wajib kita imani banyak malaikat bagi Allah. Malaikat makhluk Allah yang paling banyak.
Malaikah makhluk Allah yang paling besar sekali, yang kebanyakannya mendiami langit. Yang kebanyakan. Sebahagiannya mendiami di bumi. Tapi hak banyak tu imani secara ijmal. Ni. Ni kita nak pergi kepada secara tafsil. Dimulai dengan kepala malaikat 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ni 4 ni. Ni hak ketua malaikat 4. Pandai ni. Hak 4 ni lah kata malaikat yang kita imani atas jalan tafsir dengan syakhs, dengan satu nama dia. Dan malaikat ni ada satu. Jibril ada satu. Mikail ada satu. Hamalatul Arsy ni jenis dia malaikat yang menanggung arah. Bukan nama dia. Jenis dia menanggung arah. Berapa malaikat menanggung arah? Ada 4 sekarang ni. Lepas kiamat jadi tambah lagi 4, jadi 8. Dia panggil jenis. Hak ketua malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel ni bukan jenis. Itu memang satu malaikat. Hak wajib kita imani atas jalan tafsil. Atas jalan satu-satu. Hak wajib kita imani atas jalan tafsil laginya adalah malaikat hamalatul arsy. Malaikat hamalatul arsy. Apa dia hamalatul arsy? Arti hamalatul arsy, beberapa malaikat yang menanggung. Itu terjemah pada hamalah. Hamilun, satu malaikat yang menanggung. Hamalah, beberapa. Sebab dia jamak. Beberapa. Faham jamak ni tau. Mufrad, hamilun, satu. Tasniyah, 2. Jamak ni 3 ke atas. Kalau bahasa Melayu ni dia tak ada bahasa Melayu ni. Bahasa Melayu tak ada. Ni perkataan ni 1, perkataan ni maksud dia 2, perkataan ni maksud dia 3, tak ada. Kita Melayu ni 1 je. 1 perkataan. Seorang, 2 orang, 3 orang. Perkataan orang ke? Dia tak tukar. Kagak mana? Cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Dia tak nombor depan. Ke mana? Orang mana 1. Lepas tu 2 orangan gitu. Apa? Ada nak kata tak nak kata lah. Suka dia orang. Tak. Dia perkataan Melayu. Dia tak ada ubah. Dia tak ada ubah perkataan. Dia cuma letaklah di hadapan tu. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Contohlah. Orang kita pandai bahasa orang putih. Bahasa orang putih kan? Ada singular, plural. Kan gitu? Ke Mak Haji tak ingat? Mak Haji sekolah putih dulu kan? Tak ingat. Singular, plural. Bukan perkataan dia ada perbezaan. Mana su? Bukan dia singular dengan plural. Dia punya perkataan itu lain ejaan kan? Lain ejaan. Melayu tak ada. Melayu ni sama je. 1 malaikat, 2 malaikat, 3 malaikat. Seorang rasul, 2 orang rasul, 3 orang rasul. Gitu je. Seorang ke 2 ke 3 ke rasul belaka kita panggil. Cuma terletak depan. Seorang rasul, 2 orang rasul, 3 orang rasul. Itu bahasa Malaysia. Kalau bahasa Arab, rasulun seorang. Rasulani 2 orang. Rusulun 3 ke atas. Rasulun, ra, sin, waw, lam. Seorang. Rusulun, ra, sin, lam. Ra bagi depan. Rusul. Rasul, ra bagi atas. Ra, sin, waw, lam. Rasulun, seorang rasul. Rusulun, lain dah tukar dah. Jadi, lepas sin tak ada waw. Ra pula bagi depan. Rusul. Apa makna rusul? 3 rasul ke atas. 4, 5 sampai ke juta pun. Faham tak ni? Rusul. Macam kita baca dalam wirid solat tu kan. Kita baca mana? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kan wa rusulih ke wa rasulih. Gitu. Wa rusulih.
kullun amana billahi wa malaikatihi. Malaikah tu jamak. Kalau satu, malakun. Malakani, dua. Malaikah, tiga ke atas. Itu jamak dia panggil. Wa malaikatihi wa kutubihi ke wa kitabihi. Wa kutubihi wa rusulih. Wa kutubihi. Kalau sebuah, kitabun. Sebuah kitab. Dua buah, kitabani. Dua kitab. Kutubun, tiga ke atas. Wa kutubihi wa rusulih. Tak pandai bahasa Arab pun kita pandai baca. Bukan wa kitabihi wa rasulih. Tak ada. Wa kutubihi wa rusulih. Mana pun? Wa malaikatihi jamak. Wa kutubihi jamak. Wa rusulih jamak. Mana apa ni? Tiga ke atas. Di satu malaikah dipanggil malakun. Kul yatawaffakum malakul mauti allazi. Malakul mauti. Apa dia malakul mauti? Malak ni malaikah lah. Bahasa Malaysia kita sebut malaikah. Bahasa Arab sebut malaikah ni banyak. Bahasa Arab. Kalau sebut malaikah dia jamak. Kita bahasa Malaysia. Satu kita panggil satu malaikah. Dua malaikah. Tiga malaikah. Itu bahasa Malaysia. Jadi malakul maut, malaikah yang mencabut nyawa Israel. Tapi Quran yang kita baca tu, Qul yatawaffakum malakul mauti. Malaku tu malaikah. Malaikah bahasa Malaysia lah. Al-mauti yang membicarakan kematian. Malaku. Di bahasa Arab, malakun, satu. Malakani, dua. Malaikah. Itu banyak. Kutub, kitabun, kitabani, kutubun. Rasulun, rasulani, rusulun. Jadi mufrad, satu. Tasniyah, dua. Jamak, tiga ke atas. Jadi tiga bahagian. Bahasa orang putih, jadi dua je. Singular dengan plural. Dia dua tu je. Kalau bahasa Malaysia, perkataan yang sama tak tukar, hanya letak satu, dua, tiga. Gitu kalau bahasa Malaysia. Jadi hamalah ni banyaklah. Kalau satu, hamilun. Dua, hamilani. Banyak hamalah. Kalau kita pergi pada hafizun, satu malaikat yang menjaga anak Adam. Hafizani, dua malaikat yang menjaga anak Adam. Hafazah, beberapa malaikat yang menjaga anak Adam. Jadi hamalatul arsy artinya beberapa malaikat. Nampak dia banyak tu. Dah empat kan ni? Empat. Beberapa malaikat yang menanggung Arsyir Rahman. Arash bagi Tuhan yang bernama Rahman. Dan mereka itu hamalatul arsy sekarang ini, yakni sebelum daripada kiamat, empat malaikat. Dan pada hari kiamat 8 malaikat, yakni tambah lagi 4 malaikat. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Jadi pada hari kiamat, malaikat yang mendengar arash ada thamaniyah, ada 8. Ini di antara malaikat yang wajib kita imani atas jalan tafsil. Jadi malaikat hamalatul arsy inilah kurang sedikitlah, tidak didedahkan. Kalau kata malaikat hafazah, malaikat yang menjaga anak Adam, itu tak apalah, sebab ulama berbeza pandangan. Antara malaikat yang menjaga anak Adam dengan malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan,
malaikat lain-lain ke malaikat sama. Tak ada ulama berbeza pandangan. Faham tak? Adapun malaikat hafazah ni, memang kena titik berat lah. Ini dalam kitab Faridah kita ni membicarakan malaikat hafazah, malaikat hamalatul arsy. Tapi kita biasanya, kau sekolah macam mana? Sekolah dia cerita tak malaikat Jibril, Mikail tu mesti ada. Tahu? Munkar, Nakir, Malik, Ridwan tu mesti ada tu. Waktu perekak budak 5 tahun pun ada dah. Malaikat hamalatul arsy. Kalau rendah ada aja. Kalau menengah ada aja. Gimana? Malaikat yang mendengar arash. Ni dinyatakan dalam Quran ni. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Ni. Hari kiamat hak 8 malaikat tu. Quran yang beritahu. Malaikat yang menanggung arash Tuhan engkau ya Muhammad. Ada cara kedok tu. Hak malaikat yang menanggung arash. Hamalatul arsy. Ini malaikat yang wajib diimani atas jalan tafsil. Atas jalan ijmal, malaikat makhluk Allah yang paling banyak, yang tiada mengetahui akan bilangan mereka itu, melainkan hanya Allah yang mengetahui. Kita berimanlah semua itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipelihara daripada mengerjakan maksiat. Hak ramai-ramai tu imani atas jalan ijmal. Hak tafsilnya Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ingat tu pak tu ru'asaul malaikah, ketua-ketua malaikat yang mentadbir alam. Malaikat mudabbirun, mudabbirati amra, malaikat yang mengatur pekerjaan alam. Pak malaikat ni lah. Malaikat yang mengatur pekerjaan alam. Pada ni. Tapi macam sebut berulang kali lah. Malaikat yang mengatur, malaikat yang mengatur, malaikat ni hamba Allah. Malaikat adalah hamba Allah. Bukan malaikat ni penolong, penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah hamba Allah. Faham tak ni? Bukan penolong bagi Allah. Dia kata malaikat ni yang mentadbir alam tu pada zahir. Jibril menurunkan wahyu, itu cara zahir. Mikail yang menurunkan hujan, yang menurunkan rezeki. Mikail yang menurunkan hujan, yang menurunkan rezeki. Mikail yang menurunkan rezeki. Hakiki dia Ar-Razzaq, Allah Ta'ala. Hakiki dia wa yarzuqu man yasha, dan rezeki ia Allah akan siapa yang ia kehendak. Bukan Mikail yang rezeki. Wa yarzuqu man yasha, dan rezeki ia Allah Taala akan siapa yang ia kehendak. Malaikat malaikat Israel yang mematikan, hakiki dia yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak yang kita duk baca 10 kali lepas sembahyang tu kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu baca lepas sembahyang. La ilaha illallah. Apa tu? Keesaan. Wahdahu, hal kadang keesaan. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, keesaan. Berapa keesaan situ? 3 keesaan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, nafi dan isbat. Apa makna? Allah jua Tuhan, keesaan. Wahdahu, hal kadang esa. La syarikalah,
tiada sekutu bagi Allah. Esa. Berapa esa? 3 tu. Isyarat keesaan pada zat, isyarat keesaan pada sifat, isyarat keesaan pada perbuatan. Di hujung tu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ya Allah atas satu amat kuasa. Semua yang berlaku datang daripada keesaan Allah pada perbuatan. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah pada perbuatan. Tak ada. Tak ada sekutu. Allah jadikan hamba, Allah jadikan makhluk. Allah pun letaklah tenaga pada manusia. Allah letaklah kandungan-kandungan pada makhluk yang lain. Sebab masa tenaga dia hamba lah, yang buat gerak dia hamba sendiri. Bukan Allah dah buatnya. Allah letak dah keupayaan pada makhluk yang lain. Allah letak dah panah di api. Allah letak dah tajam di mata pisau. Sebab masa yang menghanguskan bukan Allah dah. Kekuatan panah di api yang Allah letak. Sama masa putuh luka, bukan Allah buat putuh, bukan Allah buat luka. Tajam dipisah lah yang berperanan. Itu dipanggil apa tu? Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Berpegang seumpama tu, berpegang Allah lemah. Faham tak ni? Yang pertama, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Yang kedua, berpegang Allah lemah. Lepas tu kena faham molek wahdaniyah pada perbuatan maksud dia apa. Kena faham molek sifat itu sifat kudrah maksud dia apa. Allah sifat kudrah yang menjadikan segala-gala. Lemah maksud dia apa? Ada satu yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Panggil lemah dah setara tu. Pandai ni. Ni sekarang ni banyak ajaran yang seumpama ni. Jadi seolah-olahnya kalau Allah menjadikan manusia, Allah letak tenaga di manusia. Gerak dia manusia, Allah buat juga. Tapi Allah letak dah kudrah, upaya, tenaga ni. Tapi gerak dia Allah buat juga. Sia-sia Allah letak kudrah pada hamba. Dia hurah gitu. Allah tak buat benda sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pada ni. Allah Ta'ala buat apakah semuanya ada hikmah belaka. Allah tak buat benda kerja sia-sia. Sekarang Allah jadikan kita ni bukan macam kalau contohlah kita kata macam patung, macam wayang kulit. Allah jadikan. Ada dah Allah letak upaya di patung. Ada dah Allah letak upaya di wayang kulit, di kulit tu. Tak ada. Maka patung wayang kulit tu nak gerak tak boleh lah, kena orang yang buat. Adapun kita manusia ni lain. Allah jadikan kita macam-macam benda di tubuh kita ni. Lengkap. Segala-gala ni. Kalau orang mengkaji tubuh manusia ni, tak habis nak kaji. Sel-sel dipanggil. Pada sel. Pada sel. Bukan sel lokap penjara tu. Oh, tu sel juga tau. Ya? Bukan. Bukan lokap. Tu bala polis tau. Penjara. Sel tu di lokap bala polis ke? Di penjara panggil sel. Bukan sel tu. Ni sel dalam tubuh kita ni. Yang tak ada juta kan. Allah jadi macam-macam. Ada ni. Allah jadikan organ-organ ni. Semuanya ada peranan. Buah pinggang, jantung, paru-paru. Semua ada peranan pada zahir. Allah jadikan belaka. Allah jadikan tenaga. Allah letak deria. Deria mata, deria dengar, deria bau, deria rasa di lidah, deria sentuh. Boleh kita jamuh, licin, kasar, panas, sejuk. Allah letak macam-macam di benda ni. Macam-macam benda di tubuh kita ni. Tiba-tiba, apa yang berlaku? Tetap perbuatan Allah. Maknanya, hok kata kalau buah pinggang kau, dia apa? Dia kuasa apa? Darah ke apa? Allah juga buat, bukan buah pinggang. Lepas tu, apa guna Allah jadikan buah pinggang? Tadi tak ada guna Allah buat di hamba kalau tak ada biar bekas. Maka Allah letak upaya pada hamba sampai masa upaya makhluk ada di hamba ni lah yang berperanan sendiri. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Ni banyak ajaran gini. Bukan kalau kita bicara wahdaniyah pada perbuatan ni, ditolak mentah-mentah dia kata seolah-olah Allah jadikan manusia ni yang cukup sifat, yang cukup lengkap, semulia oleh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala macam patung, macam kulit, wayang kulit tu je, macam ada benda kosong. Walah Allah Ta'ala jadikan manusia lengkap segala-gala. Padahal lengkap ni kan. Sampai masa
Allah juga buat. Darah mengalir, Allah juga buat. Jantung, pam apa semua tu, denyut ke apa, Allah juga buat. Nampak, Allah juga buat. Dengar, Allah juga buat. Lepas tu, apa guna Allah jadikan biji mata? Apa guna Allah jadikan gendam telinga? Saat nampak, tetap Allah buat. Saat dengar, tetap Allah buat. Jadi sia Allah buat deria pada manusia. Tuhan buat manusia sia. Apa yang Tuhan buat tu, ada peranan secara hakiki. Memang berperanan mutlak. Bukan Allah yang buat. Ada ni. Itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah atas satu amat kuasa. Tak adalah jadinya. La syarikalah. Tak ada sekutu bagi Allah pada perbuatan seumpama tu. Tak ada sekutu lah jadinya pula. Allah jadikan sesuatu pada tubuh hamba. Sesuatu tu yang memberi bekas sendiri. Allah hanya mengetahui. Allah hanya melihat. Bukan Allah buat dah. Berat tu. Tak ni. Tapi ajaran seumpama ni. Memang. Pada ni. Hak mudah diterima oleh akal manusia. Mudah diterima. Dan bawakan seumpama ni makna tidak ada pun yang ni dia biasa gini. Kalau dalam bab hukum hakam agama ni, kalau bab pekoh lah. Kalau ada salah je, segera yang akan memperbetulkan. Segera yang akan memperbetulkan. Adapun kalau salah dalam bab pegangan, dia habis gitu je. Dia senyap gitu je. Salah berat ni. Salah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Berpegang Allah lemah seumpama tu. Dah kenapa Allah jadikan manusia ni lengkap segala-gala. Pemasa Allah yang menjadikan juga. Jangan duk tanyalah kerja Allah Ta'ala. Sekat tu sudahlah. Jangan duk korek-korek dalam bab ni. Kalau korek panjang-panjang, main kau akal lalu lah. Ya sungguh Allah letak macam-macam di tubuh kita. Tiba-tiba sampai masa yang berlaku Allah buat juga. Dah, apalah peranan benda yang Allah jadikan pada tubuh hamba yang lengkap segala-gala yang sempurna ni. Kalau pemasa Allah juga buat. Ada ni. Kalau ji tu. Nak mentauhidkan Allah pada perbuatan tu. Mentauhid pada zat sifat perbuatan tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumi. Menghidup ia Allah dan memati ia Allah Ta'ala. Allah yang mematikan. Dan apa guna Allah jadikan Israel? Allah jadikan Israel tugasnya mencabut nyawa. Tak. Mematikan Allah Ta'ala yang mematikan. Lepas tu? Apa guna Allah jadikan Israel? Kalau korek-korek mari, main kau akal. Akhirnya Israel lah yang cabut nyawa secara mutlak. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Mikail lah. Jadi Mikail lah yang menurunkan rezeki. Itu tugas Mikail. Allah buat apa lagi? Dia gitu belakang jadinya. Pun orang Dan kalau Allah jadikan sesuatu pada hamba, tiba-tiba yang melakukan setiap saat pada kita ni tetap perbuatan Allah, apa guna Allah jadikan bagai-bagai pada tubuh hamba? Dan macam mana Allah jadikan pada malaikat Mikail, malaikat Israel, itu macam mana pula? Jadi akhirnya malaikat apa? Tugas dia, tugas mutlak semata-mata malaikat yang buat. Allah hanya mengetahui dan melihat. Pun orang lah. Ke mana? Itu kata ujian akhir zaman ni, ujian fitnah akidah pegangan. Nak buat ibadat, tak ada ganggu nak buat ibadat. Bukan kata di Malaysia lah. Duduk Amerika boleh buat ibadat, kan Amerika tutup masjid. Amerika rombok masjid. Dok. Duduk di London, di England, boleh semayang, boleh puasa. Lagi Mekah, ada apa terbang tu? Ada ni. Kalau setakat tu agama. Duduk mana-mana pun. Akidah macam mana? Akidah macam mana? Setakat sebagai orang Islam. Di negara komunis. Rusia, puluh juta orang Islam. Tak kira China lagi.
Ramah jauh daripada orang Malaysia. Orang Melayu orang Islamnya. Mereka ramah lagi orang Islam. Puluh-puluh juta orang Islam mereka. Islam. Kita pun samalah Islam. Masjid tersergam indah. Semayang, puasa. Nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah tahun 2000 berapa ratus tak tahulah. 2100, 2200. Mati 2 kali mati tak sampai giliran lagi. Nak pergi Mekah ni berjujuk orang nak pergi. Itu bab pekor. Bab akidah. Nak pergi Mekah, nak pergi Mekah, nak pergi Mekah. Ternanti-nanti, habis puluh ribu nak pergi Mekah. Khusus haji, khusus haji. Nak melengkapkan dengan amal sunat ketika mengerjakan haji. Amal wajib ekah je amal sunat. Khusus-khusus tu banyak pergi pada amal sunat. Lagi Mekah ni. Lepas tu, akidah. Lagi Mekah tu, akidah macam mana? Itulah kata orang masak nak pergi Mekah. Tak buat haji pun, temuduga akidah tu. Pilih nak pergi Mekah tu. Temuduga akidah. Nak pergi Mekah, akidah kena comel. Biar nak pergi Mekah ni bukan khusus haji je. Dia akan masuk kelas akidah. Membazir pergi Mekah. Kalau akidah tak betul. Ramai lagi orang nak pergi Mekah. Orang ni buat apa? Saringan kau panggil. Saringan tau. Buat saringan molek-molek lagi Mekah ni. Sebab ramai nak pergi Mekah. Orang ni tunggu giliran ni. Bukan hanya khusus haji. Kena temuduga bab akidah. Sebelum meluluskan, okey, kamu berpegang akidah di sunnah wal jamaah, kamu diluluskan pergi Mekah. Ada ni. Ni janji boleh duit. Dia nak duit je kan? Boleh duit. Gila, mu akidah warna mu punya pasal. Gitu orang kali. Dalam bab ni berat-berat ni. Ada ni. Bab mentauhidkan Allah pada perbuatan. Berpegang Allah yang maha kuasa. Semua yang berlaku perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku. Walaupun Israel tugas di bagian. Mikail tugas di bagian. Israfil tugas di bagian. Itu hanya pada Zahir. Taklah kalau hak Israel itulah. Yuhyi wa yumit. Menghidup ia Allah. Dan memati ia Allah. Allah yang menghidup. Allah yang mematikan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ayat tu kita tak pandai. Allah yang menyempurnakan nyawa-nyawa sampai masa mati. Allah yang mematikan. Atau ayat kita tak pandai. Yuhyi wa yumit. Kita baca 10 kali lepas mayang. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi hak 4 ketua malaikat tu dia mentadbir alam. Itu secara tafsir. Ni cara tafsir juga wajib mana cara tafsir. Malaikat hamalatul arsy artinya berapa malaikat yang mendengar arsyur rahman. Arash bagi Tuhan yang berrahman. Dan mereka itu hamalatul arsy ini sekarang ini ada sebelum kiamat 4 malaikat dan pada hari kiamat 28 malaikat. Jadi hamalatul arsy ini kena ambil perhatian sikit lah. Kena ambil perhatian sikit. Hamalatul arsy. Malaikat yang melanggar arash yang wajib diimani atas jalan tafsil. Malaikat hafazah nanti kita akan cerita balik. Malaikat hafazah tak apalah. Sebab ulama berbeza pandangan. Malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan dengan malaikat hafazah ni malaikat yang sama ataupun malaikat yang lain-lain. Ada setengah daripada mereka itu malaikat mereka yang wajib diketahui mereka itu atas jalan tafsil, atas jalan satu-satu. Wallahu a'lam.